اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sunat kunut pada i'tidal yang kedua daripada semayang subuh, kemudian daripada zikir i'tidal. Kerana hadis Anas radhiyallahu anhu, fa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqa dunya. Artinya, maka ada pun pada semayang subuh, maka sentiasa ia, yakni Rasulullah, membaca doa kunut hingga menceraikan ia Rasulullah akan dunia, yakni wafat. Menceritakan dia hadis oleh Imam Ahmad dan Ad-Darqutni. Kemudian di antara sunat-sunat semayang, iaitulah kunut dalam solat subuh. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni sunat yang berat. Maknanya kalau kita tinggal, maka disunatkan pula sujud sahwi. Sunat ringan ni sunat hay'ah. Macam baca a'udzubillah, kita tak ingat baca a'udzubillah, nak baca Fatihah, tak sunat sujud sahwi. Tapi kalau kita tertinggal baca kunut subuh, sunat sujud sahwi. Dan sujud baca kunut tu pun sunat, bukan rukun, bukan syarat sah semayang. Jadi siapa yang tinggalkan kunut, sah semayang dia. Siapa tak baca kunut, sah semayang dia, walaupun sengaja, walaupun dia ikut mazhab Syafi'i. Kerana kata Imam Syafi'i, aku suka. Uhibbu maknanya aku suka, maksudnya sunat. Orang yang tak baca kunut kerana dia ikut pandangan imam yang mengatakan tak sunat baca kunut, tak baca kunut. Tapi bila dia tengok orang baca kunut, dia tahu dah, dia ngaji dah itu, ni pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi tak payah bala, nak aman damai, betul tak? Kita nak paksa orang mazhab lain yang tak baca kunut, nak suruh baca juga, nak tak cerdik orang ni, kata pada marah. Kita juga orang yang tak baca kunut, nak marah orang lain baca kunut, nak pada benda khilafiyah. Nak marah-marah ni benda ijma' ulama. Judi, getih hailang, nak kilang arak merata-riti dalam negara umat Islam, tu baru balah. Maka hadisnya, orang tanya hadis mana? Hadis riwayat Imam Hanbali dan Imam Darqutni. Rasulullah baca kunut sampai akhir hayat, iaitu pada waktu subuh sahaja. Setengah daripada segala doa kunut yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, kerana hadis Abu Daud dan Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan Baihaqi, ramanya riwayat, iaitu dengan sanad
yang sahih daripada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma berkata ia mengajarkan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beberapa kalimah yang aku bacakan dia pada sembahyang witir, iaitu Allahumma hdini fi man hadait hingga kesudahan doa kunut. Benda maknanya Allahumma hdini. Kalau kita jadi imam, Allahumma hdina. Dah kalau kita sembahyang seorang salah lagi baca Allahumma hdina, tak ada masalah. Kalau seorang baca ramai. Yang makruhnya ramai baca seorang. Tok imam dia sembahyang ramai, dia jadi tok imam. Dia pergi baca Allahumma hdini, makruh. Ataupun doa lepas sembahyang. Allahumma ghfirli dzunubi. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa aku seorang. Patutnya Allahumma ghfir lana dzunubana. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa kami ini. Kerana dia jadi tok imam, orang lain tu kami. Tiba-tiba dia bahang Allahumma ghfirli dzunubi. Ya Allah ampunkan dosa aku seorang. Hak belakang aku tak tahu. Jadi hak belakang pula amin kena ke dia seorang. Jadi Nabi marah bukan marah haram, makruh doa gitu. Allahumma hdini, ya Allah ya Tuhanku, tunjuklah kepada aku fi man hadaita, sebagaimana orang yang kau tunjuk. Dah apa kita duduk dalam kesesatan sekarang? Tak, kata ulama, hidayah atas hidayah, atau maknanya nak kekalkan hidayah aku ini. Kita sekarang duduk atas agama Islam, orang panggil duduk dalam hidayah. Kita orang beriman duduk dalam hidayah. Kita bukan saja beriman dalam Islam, semayang pula. Orang hidayah duduk dalam hidayah dah. Bukan saja semayang, mari semayang jemaah pula, duduk dengar pula. Tak, duduk dalam hidayah dah. Maka Allahumma hdini fi man hadait, maknanya ya Allah, kekalkan aku sekarang yang telah berada dalam hidayahmu. Boleh juga. Jangan maknanya sini Tuhan tunjuk, takut Tuhan tak tunjuk dah di masa akan datang. Kerana kita ni jadi baik dengan sebab Tuhan tunjuk, bukan bijak kita, bukan pandai kita. Sebab kalau pakai pandaian semata-mata, tak jumpa sejik, tak jumpa surah. Faham? Dalil ramai ada orang hak bijak dalam bab Nabasiti, PhD apa semua, tak mari dengan sejik, tak mari dengar. Ramai tak? Menunjukkan bijak diri sendiri tak boleh beri hidayah. Faham? Sebab tu kita boleh mari, jangan rasa bijak kita. Kita SPM berapa A? Berapa A boleh? SPM 8A. 5A. Ngaji pondok. Maknanya. Dan orang lain boleh 8A, kita 8B. Tapi ramai-ramailah orang yang bijak daripada kita dari segi akademik ke agama, betul tak? Ngaji sekolah ramai tak? Adakah kita pandai kali dalam Malaysia? Tak. Ramai lagi tak? Hak bijak, pressure tinggi, hak pas, hak mau cakap speaking cair. Tapi bijak dia tu, tidak siapa surah sejik. Dia hari duduk rumah tengok tali basing. Kau 8 kita, kau 9 gambar gitu kan. Padahal dia bijak ada kita. Dia arkitek, dia engineer, dia doktor, dia apa benda, banker, dia pegawai tinggi. Bijak ada kita. Menunjukkan bijak manusia tak boleh bawa kepada hidayah. Jadi tak bolehlah kita kata kita mari ni dengan sebab kita bijak. Tak, dengan sebab hidayah Allah. Atas ilmu kita tak faham ni. Tu hak Malaysia, hak bijak-bijak lagi ni luar negara. Hak boleh reka macam-macam alat. Ahli fizik, ahli kimia, ahli sains, ahli apa, bijak dia tu. Tak pergi dengar tak. Tak dapat hidayah juga. Jadi hidayah, kekalkanlah kita duduk dalam hidayah. Tambah masa muda kita duduk main sejik. Masa nak mati kat lagi, jaga kasino. Na'udzubillah. Masa muda duduk bang sangat api surah, masa tua tak bang dah. Mana ni? Belagayang kat ni. Tu kita tambah. Jadi kita atas hidayah, biar kekal. Dan tambahkan hidayah kita. Seperti mana orang yang tahu tunjuk lebih terang. Sebab hidayah ni makna macam orang suluh dengan lapu. Lapu dia memang atas, dia tak sama cerah dengan gelap. Dia beli kereta baru. Tu baik Myvi. Cerah tak lapu? Cerah kereta baru pun. Masuk tahun kedua bakar sebelah. Atau 2 belah. Kita nak pergi tukar kat Pro 2 kata ada 280 meter 2T. 280
Hak 28 ayat dah. Ha. Kata orang-orang produk tu kata gini, awak pergi beli kedai orang kapi aku. Situ ada ke hak cak ayang, hak murah ada tu. Tu ni 14 hari ya sutih. Dia buah 280, buah 14 hari. Buah 14 hari. Lepas tu kita tengok learning, kita naik kereta Malang. Nampak kereta tinggi sebelah. Nampak tak? Warna suluh tamu ke orang. Hak ni apa pun dah. Sebab tu kan. Sebab dia tak mampu dah nak ubah hak asal. Dia jadi gitu. Faham? Jadi ada belah ni cerah, belah ni gelap. Belah ni tinggi, belah ni rendah. Maknanya hidayah tidak sama lapu. Jadi kita ni mungkin kita pakai lapu 8 riyal ni. Jadi Allah Mahdi ni tolong tambah lagi cahaya hidayah kepada kita. Hari ni kita nampak 5 saja kebaikan yang kita boleh buat, maka tolong tambah biar nampak 10 pula kebaikan yang kita boleh buat. Sebab kalau Tuhan tak suluh, tak nampak gelap gugup. Wa afini fi man afai. Batu pahala besar baca kunut. Besar pahala. Kerana doa kalau Tuhan tak tunai boleh pahala. Kerana doa hiyal ibadah. Doa ibadah dah. Maka siapa yang beribadat boleh pahala. Maka tiap orang yang berdoa boleh pahala. Walaupun dia tidak lagi makbul. Orang yang sakit, dia berdoa selama 40 tahun. Supaya Tuhan beri dia sehat. Tak dapat juga, mati dia. Maka 40 tahun dia berdoa boleh pahala. Allah dengan 40 tahun itulah dia sabar berdoa, maka kemungkinan dengan doa tu dia masuk syurga. Allah hapuskan dosa-dosa dia. Nampak? Maka kita baca doa kunut, walaupun kita tak dapat makbul lagi, tapi sudah pasti tiap-tiap doa mengundang pahala yang besar di sisi Allah. Wa afini fi man afai. Afiat ni maknanya sehat. Sehat. Gua ni gamak ni, sehat wal afiat dia kata. Dak afiat tu benda. Afiat tu minyak orang. Tak. Bukan minyak. Itu dia buat nama minyak afiat. Minyak tu bukan afiat. Ambil nama sempena nak suruh laris sikit, orang panggil minyak afiat. Afiat bahasa Arab makna sembuh dari penyakit, sehat. Jadi buh nama minyak sehat. Belum tentu afiat pakai minyak tu. Jadi afiat bukan minyak. Afiat adalah sehat daripada segala penyakit zahir dan batin. Ada kudi, ada kurat, ada cimani, ada appendix apa semua. Inilah doa dalam kunut. Wa afini fi man afai. Dan afiat, yakni sehatkan aku dari sakit-sakit sebagaimana kau sehatkan orang yang sehat-sehat. Dua penyakit manusia. Yang pertama penyakit zahir. Yang kedua penyakit batin. Penyakit zahir kudi. Nampak kaki kudi tak nak berubat. Penyakit zahir. Yang kedua penyakit batin, hati kudi. Ria, ujuk, sum'ah, takabur, dak meleng kau orang, lawang agama, dak ingat ke mati, tak ada takwa, kasih ke dunia, tamak, tu penyakit dalamang dia panggil. Penyakit hak zahir ni jatuh paru-paru, buah pinggang, kecing mani, kecing tawa, tu hospital. Hospital dia panggil. Kalau bandar, kalau kapung-kapung dia panggil rumah pusat kesihatan dia panggil. Dia panggil hospital. Pusat kesihatan, klinik dia panggil. Tak kira lah tu untuk penyakit zahir. Penyakit dalam tak jadi apa hospital. Tak percaya lagi esok hospital ambil kad. Beratur molek lapang masuk bilik doktor lah. Pakcik sakit benda. Kita ni jadi tamak sangat lah ni. Jadi nak belaka kalau mana harta benda dunia. Pakcik tanya, molek jangan gurau pakcik. Nyakit tu lah pakcik. Ada obat hospital? Tak ada. Salah tepat pakcik ni. Obat dia iaitulah dengar Quran, dengar hadis. Quran cakap diri. Kan
Hadis cakap diri. Kan ada tukang nyapa. Pergi dengar lah. Maknanya hadir lah majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu tu hospital. Kalau kat ramai macam ni hospital. Kat orang tak ramai klinik. Tapi pak berobat kau. Nak? Doktor orang baik dia bayar kek cocok. Jenis lembut. Doktor kerasnya masuk cocok. Tapi kepakaran masing-masing. Tujuan nak bagi baik penyakit dalam. Penyakit luar kalau kita tak baik, tak berobat, tak masuk neraka. Tak ada lagi maknanya beratur ramai. Gua ni ramai masuk neraka. Cimani. Ada. Ni ramai masuk neraka apa? Migrain tak ada. Ni kita kurak sikit masuk neraka juga. Tak ada. Tapi penyakit dalam. Sebab apa? Sebab Allah cipta orang yang beriman untuk masuk syurga. Orang kafir, orang kafir masuk neraka. Fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin, kata Allah. Maka hendaklah kamu takut akan neraka Allah yang bahan bakarnya manusia dan berhala tok pekong, yang kami sediakan neraka ini untuk orang kafir. Dah rugi orang kafir duduk di dunia sia-sia pasal Tuhan siap dah nak masuk neraka. Tak rugi. Apa tak rugi dah dia buat untuk masuk neraka? Lah, masuk Islam lah. Masuk syurga. Ada pilihan tak? Ada. Dari tak boleh dia nak kekal atas kafir dia, atas Kristian, atas Yahudi, atas Hindu dia. Nak? Maka tak dia salah ke Tuhan. Faham? Maka orang yang beriman Allah cipta untuk syurga. Dah mana masuk neraka? Dah pasal ada penyakit. Dah kena orang baik masuk hospital. Dah ada penyakit. Dah dia orang baik kan? Tok wali kan? Tahu dah ni penyakit. Wali tak wali, bapak ulama dah penyakit bagi hospital. Pasal nak berobat. Faham? Maka orang yang beriman bila ada penyakit kena masuk hospital api neraka. Jadi orang beriman masuk dalam neraka bukan Tuhan nak azab. Tuhan nak sucikan dosa dia. Faham? Dibakar tangga dosa, balik ke tempat yang sepatut, iaitu syurga. Kerana syurga tak terima barang kotor. Barang nyakit tak terima. Walaupun kita ni untuk syurga, tapi siapa suruh mungkin tak buang penyakit, tak robat sudah. Kalau budak-budak dia salah tulis kan dia robat. Gonyoh dengan robat. Tanggap dia tulis salah, patutnya nak tulis nombor 8, dia tulis nombor 5. Dia ambil robat, Angry Bird. Tak. Gonyong kosong tulis mula. Dah kita ada robat juga, iaitu taubat. Taubat tu robat dosa. Dah bila kita bangkit di hari kiamat kayak gini, nampak? Kadang-kadang dalam keadaan ada dosa banyak menunjukkan kita tak robat. Tak padang dosa. Jadi bila tak padang dosa, maka tepatnya neraka. Maka kita nak sihatlah atas dunia ini daripada dua penyakit. Penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit zahir dengan doktor klinik sesen tu bomo. Maka penyakit batin dengan ulama-ulama. Batu ulama-ulama ni dia orang pakar dalam bab berobat penyakit manusia. Ketua segala pakar penyakit batin ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kataan-kataan baginda berkenaan penyakit hati ni dihurai oleh ulama menjadi kitab-kitab yang begitu banyak. Yang berkait dengan batin. Doktor besar Rasulullah. Bagian dalam. Dia bidang masing-masing. Wa tawallani fi man tawallai, dan pimpinlah aku dengan orang yang engkau pimpin, atau muliakanlah aku. Wa barik li fi ma a'tai, dan berkatkan li bagiku fi ma pada apa yakni rezeki a'tai yang engkau bagi. Tak ada orang boleh beri kepada kita sesuatu pun walau sebesar kumang melainkan Allah Ta'ala. Allah boleh beri kita kaya boleh.
Tolong alih kereta kerana menghalang gang laluan. TAJ 9449. Sekat orang nak keluar. TAJ 9449. Jangan balik. Malah ni ada makan besar. Nah, masing-masing pergi kedai dah. Wa barik li fi ma a'tait. Nampak? Ya Allah, berilah berkat kepadaku fi ma a'tait, pada rezeki yang mu beri. Yang pertama sini nak ajar dalam doa kunut ini, iaitulah hanya kepada Allah kita minta rezeki. Faham? Nampak? Ada orang lain ni dia gantung dengan manusia. Dia kata manusia yang boleh beri rezeki. Mayang tunggang-tunggik berpuluh tahun, budak kaya kau. Ada tak buah cakap gitu? Ada? Dia ratuk kambing pergi jadi orang. Nah, mu wirik apa buih mula-mula pun budak kaya kau. Ni sindir orang beramal ibadat. Dah dia tak beramal ibadat. Nah. Jangan cakap gitu. Allah saja boleh beri rezeki. Rezeki ni benda pitih hak duduk dalam bank kita. Hai, tu kan rezeki lagi. Rezeki yang hakiki, yang telah memberi manfaat kepada kita. Kerana duduk dalam bank kena molek tak beri manfaat sekepeng kepada kita. Itu orang panggil rezeki maksum. Bukan hakikat rezeki. Orang ulama bagi rezeki tu pak, rezeki mau'ud, rezeki mamluk, rezeki maksum. Nah, tu nisbah, pembahagian. Tapi kalau rezeki hakiki, iaitu adalah ma yang fa'uka, yang memberi guna kepadamu. Kita letak duit dalam bank, kita boleh pergi ambil pula dalam bank, pergi beli nasi lemak, telang dan kenyang. Maka tu baru rezeki. Faham? Kalau Tuhan tak beri, tak boleh. Mu tak usah baik teh orang, tak boleh. Nampak? Dan Allah nak beri, tak usah kerak. Tak jadi apa, tetap dapat juga kepada kita. Itu akidah kita. Maka sekarang kita yakin Allah saja yang boleh beri rezeki. Maka wabarikli. Bukan sebarang rezeki. Sebab kadang-kadang rezeki itu yang haram. Ar-rizku ma yang fauka walau kana muharrama. Rezeki ialah benda yang beri guna kepadamu walaupun ia benda yang haram. Tetap rezeki. Orang panggil rezeki yang haram. Tambah. Kita nak barakah. Sebab tu kita Allahumma barikli atau Allahumma barik lana. Ya Allah, beri barakah kepada rezeki yang kau beri kepada aku. Mana kita nak rezeki yang berkat. Benda mana rezeki yang berkat? Ziyadatul khair. Iaitu rezeki itu kita dapat, kita semakin baik kepada Allah. Kita semakin baik kepada manusia. Kita semakin baik pada akhlak kita. Kita semakin bertambah kebajikan. Tanda rezeki kita barakah. Nak? Kalau Tuhan halang, tak ada. Tak usah kata nak suap nasi sepinggang. Sebutir tak masuk. Mak terletak sakit dalam hospital, anak suap, orang beli nasi kapit, sambal, beli nasi air. Jeluak habis, tubik mula. Betul tak? Allah tidak izin. Kerana Allah yang beri rezeki. Kalau dia izin, tak ada masalah. Nak pah puak, tengah makan, tengah tidur ngonyak lagi. Dah. Tapi bila Tuhan tak izin, maka tak boleh masuk. Siapa dalam mulut, tupoh semula. Tu rezeki. Jadi kita nak berkat. Biarlah menakwi sikit, menakwi banyak, juta bilion pun. Nak hak berkat. Yang berkat sudah tentu halal. Rezeki haram dia ada dua. Yang pertama haram pada zati. Yang kedua haram pada maknanya. Rezeki yang haram pada zat, biasa orang Islam, orang semayang tunggang-tunggik, tak makan. Jarang kita dengar soal khabar haji balik Mekah makan babi. Tak. Atau potok bila makan goreng tikus. Tak ada. Itu haram pada zati. Jarang kita dengar mana ustaz makan cicak singgang. Tak. Pasal tu haram pada zat. Orang kafir ialah dia tak ada hairat. Orang Islam dijauh benda gitu. Ia ramai orang Islam makan haram fil makna. Dia beli beras, molek beras cak arnak. Beli sayur, beli ikan air halal belaka, tapi sumbernya haram.
Faham? Dia rasuah. Dia power kontraktor. Kalau dak wi ke dia 1000, mana dia dah akan cara barang ni begini. Ramai ada ni. Makan haram. Nampak? Bila makan haram, tidak diterimalah sembahyangnya. Bila kita kata orang yang makan haram ni, Tuhan tak terima sembahyang, ada pula orang jawab, oh dia macam Tuhan, dia boleh tahu terima tak terima. Ada ke? Nampak? Dia kata lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh dalam tandingan lembu bodoh sedunia. Itulah orang ni. Kita tak ada hak. Faham tak? Nak kata orang tu Tuhan terima tak terima, tak ada hak kita. Tak usah kita, ulama pun tak ada. Kekuasaan tak ada. Hanya Allah dan Rasul. Faham? Masalahnya Nabi yang kebal. Orang makan haram, Tuhan tak terima semayang ni. Kita pun kebal. Orang usaha haram, Tuhan tak terima. Sedang dia ingat dia Nabi ke apa. Padahal dia bodoh. Orang kita kebal ni, Nabi kebal. Bukan kita kebal, kita bukan Nabi. Faham? Tu kata kalau bodoh, duduk diam. Macam dia Tuhan boleh tahu terima tak terima. Lah, mana kita tahu terima tak terima? Dah tu memang kata gitu. Dah Allah khabar, dah Nabi khabar. Kita tolong siapa? Tahu tak? Dah. Gak angin. Tu yang Piramli buat cerita tu. Kecil-kecil tak nak mampus. Bukan kita Piramli. Biar berkat walaupun kita kerja jaga. Faham tak? Jaga je. Dia pakai uniform, pakai sokok seha. Jaga je. Boleh 600 bulan. Tapi dah biar halal. Daripada 60,000 sebulan, duit rakyat masuk dalam kocek dia. Haram habis. Daripada A sampai ke Z. Dengan semayangnya, dengan hajinya, dengan zakatnya. Nampak? RM2 habis. 60,000 tapi haram. Tak jadi apa. Jadi api neraka. Ni jaga 600. 600 pula boleh semua. Bini 600. Dia petang nak tumit hati canang, tak seria dengan bini. Gitulah. Tak apalah. Asal berkat. Walaupun 600 sebulan, berkat. Ada orang 6,000 sehari. Kontraktor besar dia. Atau dia menjadi pemerintah yang mengauk, maknanya harta rakyat secara tidak sebenar. Jenis maknanya rasuah dan sebagainya. Boleh 60,000 sebulan, hajinya tidak diterima. Wa kini syarra ma qadai. Dan Kini ni maknanya jagalah aku, atau selamatkan aku, atau peleralah aku. Syarrama akan kejahatan barang, iaitu takdir qadai yang engkau boleh hukum berlaku kepadaku. Kita nak mari pula ketang malam ni tadi, boleh tak Tuhan buat accident tengah jalan? Boleh. Nampak? Tuhan boleh buat. Sebab tu Tuhan, sekarang ni kita selamat siapa? Syukurlah. Lepas tu turun motosikal, mati je, alhamdulillah. Pasal Tuhan boleh buat accident. Tuhan boleh buat hak ringan lagi, seperti tayar bocor boleh buat. Exhaust cabut. Sampai tengah jawatan, exhaust cabut, lepung, kopong. Dah boleh mari ke sini, dah start dah hidup. Tuhan boleh buat. Kita turun pagi tadi, subuh tadi, turun dapur belakang rumah, boleh tak Tuhan buat ular tujuh sela patut kita? Masuk hospital 16 hari duduk di wak. Boleh? Tu kata wakini syarra ma qadai. Mu boleh buat macam-macam hak dak molek kepada aku. Kerana aku ni duduk bawah takdir mu. Tapi aku minta buatlah hak baik kepada aku. Aku minta jauh daripada benda hak jahat-jahat. Walaupun mu mampu qada berlaku kepada diriku. Tuhan buat malam ni kita balah cerah terus dengan bini kita. Bukan siap tolak 3 jet terus tak tekak nyembang dalam beseng. Boleh buat juga. Siap dengan pok tua kita mari serang subuh esok ngegolok pula. Catah kita 14 jahit ni terobek labu putih. Boleh berlaku tak? Boleh. Wakini syarra ma qadai.
Hang, kita balik lagi tengok angun letung rumah. Anak nu menangis selok nu bawah rumah. Nak, angun dah rumah tinggal tunggu saja dengan piring extra sekeping. Faham tak? Tuhan boleh buat tapi wakini syarra ma qadai. Faham tak? Ha. Minta berlindung daripada hak uduh-uduh walaupun hak dak molek tu kau mampu laksanakan kepadaku. Nak? Ha. Kita nak hak molek. Walaupun dosa kita banyak, biarlah. Kita tak mau minta hak uduh. Kalau nak padang dengan minta kita ni tak padang dah. Kita berdoa pada Allah minta kebaikan kerana kita terlampau jahat. Faham? Mata kita jahat dengan Allah. Siapa sini mata tak dia tengok hak haram? Haji bangun. Dia bangun bangun ha, muka tak malu. Alah, siapa sini yang telinga dia tak pernah dengar hak haram? Tak ada. Mata kita bersalah kepada Allah, tangan kita jahat, perut kita kotor, hati kita kotor tak? Ha. Walaupun demikian kita nak kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Faham? Ha. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaika. Ha tu. Tauhid duduk situ. Faham baik, jangan baca saja popang 18 tahun baca gunung tak tahu benda. Fa innaka taqdi, maka sesungguhnya engkau yang menetapkan segala kejadian dan hukum. Wala yuqda alaik, tak ada orang boleh ajarmu hukum atau tak ada orang hukum atasmu. Nah, tak ada orang boleh kata Allah patutnya Tuhan awak gini ya. Patut gini ya. Dah buat apa gini pula? Patut Tuhan awak gini. Aduh, cakap banyak. Tuhan hidup muju. Dia nak ajar Tuhan dah pula. Itulah manusia bila tak ada ilmu, dah, bila tak ada pengetahuan dan dia berasa dia pandai. Tak? Allah yang menetapkan hukum. Sama ada hukum syarak atau hukum kejadian alam ini. Hukum alam ni ginilah, kita bangun, kita sehat, kita sakit, kita niaga, kita berjaya, kita miskin, kita bankrupt. Tu hukum alam. Kita naik motosikal, rebah ke, tak rebah ke, hukum alam belaka tu. Dengan hujan, dengan panas, dengan air bah, habis. Hukum alam Allah seorang saja yang tukang caturkannya. Begitu begini, dia tuang punya bumi. Kita tak usah cakap banyak. Mari rumah orang nupang, tak usah komplain. Nak, lagi nupang rumah kawan dia. Nak, kawan dia kata awak tidur bilik ni ya. Oh, bilik ni dah best awak, bilik awak, bilik besar tu. Awak tidur dapur, saya tidur bilik tu. Aduh. Tahu mata balik dah, balik. Nak, cakap banyak dah pula. Kita boleh hidup mujudah. Kalau kita tak hidup tak nampak kebesaran. Nampak Allah melihat alam semesta. Nak, dah bila lagi nak syukur? Apa salahnya kita ambil sebeh balik kan kakak nak tidur pun kita pun kata Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kita jahat, time lagu, time liuk lagu, time music. Time mesti awet. Tapi biarlah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kerana banyak sangat nikmatmu, aku dah nak syukur banyak. Aku boleh sebut 100 belum tidur. Padang dah. Faham? Kerana Allah kata Alhamdulillah, Subhanallah, tamlaan, memenuh 2 pertimbangan neraca pada hari kiamat. Tu baru sepatah. Nak? Tu baru satu nikmat Tuhan hidupkan kita. Dan Tuhan hidup dalam keadaan Islam pula. Dah nikmat, dah syukur. Apa kata kalau kita beranak jadi kafir? Nak, beranak orang asli. Kita lahir hari tu bapa Kristian. Kita lahir hari tu Buddha. Tiba-tiba lahir Islam. Dah mana syukur kita? Ada. Nak, tu imam wirid panjang ke? Wirid panjang datangnya umur gitu. Nak, ternyata lambat-lambat kan? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kita keruk. Leceh benda Tuhan hidup wujud dah. Nak, tak ada kerja bangun kan? Bukan wajib tunggu tu imam. Nak, nak balik wirid atas motosikal. Tak ada masalah. Dah lah mulut kita dak bebek dah, orang wirid pula kita tak suka. Tak percaya terang mayang isi lagi. Mayang baca surah Al-Baqarah lepas pada Fatihah. Al-Baqarah dah lama, 2 jam 45. Sudah pukul 2 pagi. Nak, tengok esok tu harian. Sinar harian. Imam pula ketam
terbunuh diserang orang kampung. Kerana melakukan solat yang begitu panjang. Nampak? Mayatnya dijumpai di dalam sungai. Dia pakat katok dengar gitu. Dia bawa dua baru sudah mayat Isa. Nak, bunuh tu. Tu kita. Nah, tengok orang-orang tahlil, majlis tahlil. Nak, dia ada dua Tok Imam, Tok Syekh seorang tu, Tok Imam tua. Nak, seorang tu baru balik Mesir, laju sikit. Nah, baca Fatihah, kulhu sekali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin ayat kursi, gatik lalu. Gatik doanya dalam 30, kat doa lalu. Doa pendek je. Nak, seorang tu Tok Imam tua, 80 dah. Nak, dia kalau tahlil biasanya dalam 2 jam. 2 jam. Fatihah 7 kali, lepas tu kulhu 3 kali, malah 3 ku pula sekali. Ayat kursi, amanar rasul, nak panjang cerita. Slow pula tu. La ilaha illallah. Nak tumbut tu. Lambat boleh makan kedarah. Tak. Ngenji awak-awak belakang. Beluh tunggu ke. Leceh kamu. Tok Imam ni leceh lambat mati dia. Tak. Dah kalau tahlil memang orang suruh dia. Tok Imam dia dah baru balik Mesir. Segang juga. Ke hak tua dulu. Nak. Itulah hak tua malam tu tahlil dak turun malam kepak. Nak. Sakit perut sangat. Tok Syekh turun Tok Imam hak muda balik Mesir. Nak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagai Allahumma Allahumma amin. Bagai. Lau. Kat mana kita nak? Tak sah mana kita nak? Laju abah. Pasal kita ni muka makan kedarah. Tak. Tak sudah elang apa bos gebang bos janggut pun kena dah tengok muka. Nak. Mari bos gebang bos janggut bos baju Melayu jubahnya wak warak sejik. Tapi tak nak makan kedarah, nak Tok Syekh muda. Pasal apa? Derah. Nak? Tu kita. Maka jangan kita marah. Allah beri kita apa-apa peristiwa yang dikira sebagai musibah. Kerana Allah beri itu dia nak uji kita. Katalah inna lillah. Nega tak jadi, inna lillah. Habis 1000 lebih dah isi borang begitu begini, tak boleh juga tanda tu ke kita. Inna lillah. Faham? Kita milik Allah. Kalau kita milik diri kita sendiri, memang berjaya sama apa yang kita buat. Tapi bukan milik kita, milik Allah. Nampak? Tak boleh pak daga nak tubik sendiri. Kerana posuh dok main lagi atas petah. Faham? Boleh tak kulit duduk situ nak pergi belawang dah. Dengan butir terai. Tak boleh. Muduk situ dulu kat batang pisang. Nampak? Posuh tengah minum air kopi lagi. Jangan gaduh. Sampai masa geraklah kita. Berjayalah kita. Allah yang aturkan kejayaan kita. Wa innahu la yazillu man walai. Kerana bila orang yang kamu pimpin tidak akan jadi hina. Kita mari sejik, mari surah orang nak kondeng nak apa. Tak usah peduli. Dan tak usah berduka cita. Ada orang cetang buat main sejik. Alih kita kepen buat tu main surah. Dah susah. Nak marah betul. Nak. Ni baca dah kunuk ni. Dan kita ni Tuhan pilih. Dan Tuhan pimpin. Ni Tuhan pimpin. Mari sejik. Nak. Tidak akan jadi hina. Sebab bila kita nak marah, kita nak orang puji kita. Maka tidak ada ikhlas di dalam hati. Kita buat benda baik, dah orang kata udah komang sepandang kita nak marah. Menunjukkan kita tidak ikhlas kepada Allah. Bila kita ikhlas, tidak akan takut walaupun ada kata-kata yang mencela. Tak ada hal. Syekh wadah main surah. Payah cari makan, main sejik. Tak apalah. Mu makan banyak. Dia duduk minyak boleh banyak betul, boleh makan banyak ke gimana? Orang dapat 2 juta sebulan. Makan sama dengan office bar. Betul tak? Sama Dia kaya ke makan? Office bar kaya ke? Lain office bar makan ikan raya, mu ikan bau. Pasal mu kau kereta besar.
Nampak terik dengan kapal, wak alik kapal seko. Wak naik. Nak, oh pakak tengok belaka. 80 tang seko. Apa dia? Oh, kau kereta tu. Dia orang kaya makan ini dia 2 orang singgah seko makan 2 orang malam. Mana sabar, hebat agak. Nak? Dah, akan layang kau. Neh, sama je. Neh, ayam pun sama kau. Ayam tu lah. Duduk langgut lah. Neh, lain mana kita orang miskin gaji 1,000, gaji 2,000, makan ayam dia, makan gajah. Nak? Dah, makan ayam kau. Kecil sama banyak. Nak? Dah pun patut mu kaya 4 juta sebulan pendapatan. Nak? Sekali kecil mana 3 lori taki. Nak? Dah sama sepotor kau. Neh, dia keki sepotor kau. Neh. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, maha berkat engkau, maha mulia. Yang ketujuh, sujud 2 kali serta tamak ninah. Wallahu a'lam. Tengok soalan pula Apakah hukum membuat basah di atas tanah kubur untuk tujuan berehat dan melepak? Mengenai pula dengan perempuan yang sedang haid lalu lalang ke bangsa tersebut. Buat basah pasal nak berehat. Jawabnya harus. Jikalau tidak, maknanya mengganggu akan ruang kubur. Kerana orang mari ziarah, mari apa boleh rehat di atas kubur. Orang mari gali, orang mari tanah orang mati boleh berehat atas tu. Umpamanya mari gali dulu, lepas tu takkan nak tunggu tengah panas. Tak, mayat tengah baru duduk kapang. Dia pun duduklah di wakaf atas tu, atas basah tu, nak berteduh daripada panas. Hukumnya harus. Yang tak bolehnya pergi galok atas basah tu. Nak, pergi maidang atas basah. Basah atas tanah kubur, tak boleh main. Boleh buat benda yang harus atas kubur, benda makruh tak boleh buat. Kerana walaupun tidak haram, tapi tercela. Dah haram maidang, bukan main lah, jangan dalam kawasan tanah kubur. Nak main makan makan. Orang masuk tanah perkuburan beri salam pada ahli kubur, ingat pada kematian ataupun buat kerja berkait dengan gali kubur. Dia pergi main. Bila main kat pergi cakap pula. Nak, bila cakap dah sudah duduk atas kubur, cakap barang-barang yang tidak patut. Nak, dah orang puan lalu atas basah tu. Orang puang, lepas tu belajar molek-molek. Dia kata yang haram atas yang haid. Dengar molek. Yang pertama, semayang. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sujud syukur. Sujud sajadah. Yang keempat, pegang Quran. Haid ni. Yang kelima, baca ayat Quran. Yang keenam, duduk dalam masjid. Yang ketujuh, jimak dengan suaminya. Yang kelapan, apa benda ni ditolak oleh suaminya. Ada tak? Lalu atas kubur. Tak ada. Habis kita tak ada sebut. Jadi perempuan haid tidak haram lalu di perkuburan. Faham? Tak ada larangan. Apakah cara yang paling afdal doa lepas solat? Adakah pohon untuk diri sendiri, diikuti dengan keluarga, atau doa untuk seorang demi seorang? Padahal doa yang dipohon adalah benda yang sama. Jawabnya boleh kita doa sekaligus, dan boleh juga kita doa sebut seorang-seorang. Umpamanya kita kata, contoh mudah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa abangku dan dosa kakakku dan dosa adikku. Kerana dia ada abang seorang, kakak seorang dan adik seorang. Nah, jadi boleh dia berdoa gitu. Dan boleh juga nak pakar hukum, pakar rakum belaka, ya Allah, ampunkan dosaku dan saudara maraku atau adik-beradikku. Boleh juga. Faham? Itu contoh. Tak ada masalah. Sebut nak sebut panjang, kita tak ada kerja, sebut seorang-seorang, tak ada masalah. Apa hukum untuk imam bacaan lepas Fatihah ketika solat dengan Al-Quran di depan? Tok imam baca surah, tengok Quran depan. Jawabnya boleh. Tidak ada sebarang nas yang berlaku dalam mana-mana hadis, kerana zaman Rasulullah masih hidup,
iaitu tidak ada lagi Quran. Quran hanya ada pada zaman Sayyidina Uthman. Nampak? Tulis lengkap satu mushaf. Zaman Rasulullah tak ada. Rasulullah hafal Quran dan sahabat ingat ayat-ayat atau surah tertentu. Jadi tak ada berlaku zaman Nabi bubuh Quran depan, maka tak ada akan jumpa hadis Nabi kata jangan baca Quran depan. Tak ada. Maka ini adalah pandangan ulama saja. Maka ulama beri macam-macam pandangan. Di antara hak kita duk sapa ke orang sokmo, kalau semayang fardu, nampak? Sebaiknya jangan guna Quran. Lain pada semayang fardu, hukumnya harus. Nampak? Jadi hukumnya bukan haram. Ada ulama kata khilaful aula saja. Tapi kalau dia nak baca juga Quran di depan dia dalam solat fardu 5 waktu jadi imam, tidak ada perkataan yang mengatakan haram pun. Yang ada bukan kait haram baca tu, yang ada kait masalah nak buka balik Quran. Dalam mazhab Syafi'i jangan 3 kali turut-turut buka. Jadi pergerakan yang banyak. Dalam mazhab lain buka 14 kali turut pun tidak batal kerana dia berkait yang dengan pekerjaan semayang. Soalan seterusnya. Saya kerja di Paka, rumah sewa di Ketel. Jadi saya nak balik Besu. Jadi bila saya nak balik Besu air kami tiap-tiap minggu kerja habis 3:30 petang. Boleh tak saya solat jamak qasar Zuhur Asar di tempat kerja pada pukul 2 petang dan kena keluar daripada Mukim Paka dulu? Boleh. Sebab kita perlu duduk di Ketel, kerja di Paka. Daripada sini kita nak pergi jumpa Paka dulu, lepas Paka baru Ketel. Jadi Paka bukan tempat tinggal dia. Paka tu adalah tempat kerja dia. Jadi kalau dia turun pagi tu, dia tak mau balik dah petang karang, nak balik Besu lepas kerja, maka dia niat selalu bermusafir. Bila niat musafir keluar pada Ketel, 3 batu sapa dah di Paka, maka Paka dia buat kerja dulu. Faham? Jadi tak ada niat nak balik semula ke rumah, pasal nak balik Besu. Boleh dah dia jamak qasar di Paka di tempat dia kerja tu. Faham? Sebab keluar dah daripada Mukim Ketel tempat tinggal dia. Apa hukum kita hanya tawakal pada penyakit yang kita hadapi? Saya tak mau berobat. Apa hukumnya perbuatan saya ini? Tidak ada kesatuan ataupun kesepakatan ulama hukum berubat. Ada yang kata harus, ada yang kata sunat. Tak ada yang ada kata wajib, tapi yang popularnya 2 pendapat, sunat atau harus. Nabi kata tadawau, berobatlah kamu. Tadawau ni kalau mengaji ilmu kalimah dia panggil fi'il amar, iaitu perintah daripada Nabi. Perintah ni harus ke sunat? Jadi ada 2 pendapat. Satu kata perintah ni dengan makna harus, yang kedua perintah dengan makna sunat. Kalau kita ngaji ilmu usul fiqh, tiap-tiap amal ni dia 3. Suruh tu suruh harus, suruh yang wajib, suruh yang sunat. Dia bukan suruh 2 saja, ada juga suruh yang harus. Nampak? Mana contoh suruh yang wajib? Aqimus salah, dirikan sembahyang. Perintah, tapi makna wajib. Nampak? Mana perintah sunat? Contohnya macam solat duha dan sebagainya. Ada juga suruh, Allah suruh, tapi makna harus je. Nampak? Iaitu bila kamu telah halalkan diri, fa iza halaltum, kamu telah bertahalul, fastadu, maka hendaklah kamu berburu. Adakah sunat kita buru lepas kita cukup Mekah? Tak, perintah berburu itu maknanya diharuskan bagi kamu berburu walaupun atas rupa ayat perintah. Faham? Jadi pada masalah apa benda berobat ni harus ataupun sunat. Tak mau berobat tak apa, maka aku serah pada Allah. Aku serah pada Allah. Allah beri baik pun aku reda, tak baik pun aku reda. Tidak salah. Cuma jangan kita merungut kalau kita tak mau berobat. Tak, tak usah duk sungguh apalah. Kalau kita demam tak mau pergi klinik, sakit gigi tak mau pergi klinik, tak usah sungguh. Takut sakitnya berobat tak mau, duk main sakitnya mo. Duk diam-diam. Soalan seterusnya. Orang puan yang ada haid duduk tempat wuduk tapi masih lagi bawah atap sejik,
Baik. Kata setengah ulama, mana-mana tempat walaupun duduk dengan bangunan masjid, tapi tempat tu kalau orang ramai, orang tak semayang juga situ, maka tidak dikira masjid. Contohnya, sambung dengan bangunan masjid tu ada store. Pak tok barang, pak tok beras apa, memang bola store tu lah. Maka orang kalau orang ramai orang masuk dalam store tu tak? Tak masuk, maka dia orang haid boleh duduk situ. Tu kaedah dia. Faham? Maka kalau bigar-bigar sejik ni tepi beranda atau belakang tu haring dia panggil. Kalau biasa kalau orang penuh orang main situ pula. Situ orang puan haid tak boleh duduk. Jadi kat orang ambil duduk orang mayan tak? Tak. Boleh duduk situ. Dah? Bila wali pasik adakah diterima nikah anak, mana pula teta anak yang dilahirkan adakah dikira anak haram? La nikaha illa biwaliyin rasyidin. Tidak jadi nikah mereka dengan wali yang berjuruh. Tiba-tiba wali itu fasik, maka pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tak sah nikah, kena nikah semula. Dah waktu guana orang nikah dengan wali fasik ni tidak sah pada pendapat yang muktamad, melainkan benda tu telah lama berlaku. Maka bila telah lama berlaku dimaafkan pada syarak, kerana telah pun ada anak bergu dah. Sebab kalau kata dia diwajibkan nikah semula dan kan telah lama berlangsung, akan menjadi mudarat besar kepada masyarakat. Maka mudarat besar ditolak. Dia gini dengar molek wali pasik ni tak payah. Dia tu dah wali pasik dah. Lepas tu toki tak ada masalah dia tu. Abang tak ada, abang adik lelaki tak tahu benda baru dia satu. Tak ada masalah. Lepas tu suruh pergi dengar. Orang suruh mari belajar, mu tengok tali besing. Lepas tu tak erti hukum nak marah orang. Buat sebedak kena. Bila orang patua kena nikah semula, dia kata berat lah begitu gini. Suruh dengar tak ambuh. Maka kedarah banyak. Tanya orang buat buah musim, siapa dia? Tanya orang jualan lelang, ada dia. Jualan separuh harga, nampak kok dia. Tapi yang bagian ni, Tuhan nak beri ilmu biar jadi cerdik, tak jadi bodoh, tak mari. Wali pasik boleh jadi wali. Masuklah bilik, terimang khabar. Setahu saya awak ni tak semayang, atau awak main nombor ekor. Dalam hukum syarak tak boleh jadi wali, tak sah siang kerana awak. Mereka awak taubat sekarang, maka boleh jadi wali luar kat gini. Maka ayah dia pasal tu nak taubat. Dia kata saya taubat boleh jadi wali selalu. Dah senang tau. Dah senang. Tu cara dia. Tak payah cari toki je. Toki ada tapi toki tak balik. Hari tu sejak ikut janda tu dah balik toki. Contohnya. Dah anak cucu nak pergi cari. Senang. Jangan depan orang ramai. Tok Imam tanya awak main nombor ekor. Tak boleh jadi wali. Malu dia depan orang ramai. Tak. Pegang tangan ayah masuk dalam bilik kejap. Takkan ayah nak ngamak. Mana orang main nombor ekor. Mana ekor pun. Takkan ayah nak kata gitu tak. Dia fikir kau anak-anak dia. Dia bisi bangun. Dia cakap dua orang. Awak saya tahu orang kabar main nombor ekor. Tak boleh jadi wali. Mereka awak taubat sekarang. Dia pun taubat sekarang. Kata ulama. Serta-merta boleh jadi wali. Tu big buat diam dah. Jangan buat pengumuman pula. Wali baru taubat dia. Nak kata gitu. Dia kira bodoh. Kalau tangan patah, lepas tu kena seming. Macam mana nak ambil wuduk? Adakah kena wuduk di tempat yang boleh kena air dan tempat yang tak boleh kena air kena tayamum? Selengah ada orang khabar gitu Betul tak? Betul orang khabar tu betul. Betul kok. Tangan kita kena seming. Rebah bersikap fiksi. Dah main duduk atas batang gitu. Nitah kucing. Jatuh berebok. Awet. Patah lengan. Jadi ambil wuduk. Kalau seming tu tangan kiri. Maka wuduk kita bermula dengan muka dulu. Pak sunat tu tadilah. Kamu dah masuk air ke hidung. Basuh muka. Pak basuh muka. Tangan kanan basuh. Habis tangan kanan nak basuh tangan kiri, ada seming. Situ kita start tayamum. Faham? Dia pasal wuduk dia ada tertib. Tayamum tepuk. Dengan seming-seming tu tepuk atas tu. Lamalah di muka, lama di tangan kanan, lama di tangan hak ada seming. Habis tayamum 2 kali dah. 2 kali sapu.
maka sambung balik wudu, sapu kepala, telinga, kaki, habis. Mayanglah. Tapi kalau ada besar, boleh tayamum dulu mandi keriang. Tayamum dulu, lepas tu mandi, tempat yang boleh kena air. Hak seming tinggal. Hukumnya sah mandi kita kerana ada tayamum dulu. Boleh tak keluar dengan tunang yang ditemani oleh kawan perempuannya? Boleh jikalau kawannya itu dengan jumlah ataupun dengan keadaan umur yang menghalang daripada terjadinya fitnah. Tak? Contoh dia keluar dengan tunang dia nak pergi beli kasut. Kedai kasut, air. You ada dah air pula. Jadi bawa lah mak dia puang kak. Mak dia dikira tak apa dah. Kawan perempuan ni seorang sabaya dengan dia kak. Tapi kawan ni bila jalan kak diwak jauh. Biar tunang ni duduk kat lelaki. Tak boleh kalau gitu. Biarlah kawan yang maknanya kawan ni dia jalan suku dengan tunang dia dan dia ni jalan suku. Suku tu bukan makna 6 km jarak. Tak, maknanya tidaklah dikatakan maknanya berduit dua orang. Tengok keadaan dan pada tepat juga. Tak. Soalan seterusnya, apakah maksud mengaibkan seseorang? Dosa tak dan balasan dia? Jawabnya, mengaibkan seseorang hukum asalnya adalah dosa lah. Melainkan orang yang mengaibkan orang, kita aibkan dia balik. Itu sebagai balasan. Tapi kalau tidak sebegitu, hukumnya haram. Sama ada aib tu dengan tuduhan, atau kita aibkan dia dengan perbuatan. Pernah seorang Yahudi, dia pergi kepada seorang perempuan muslimat yang sedang duduk di atas batu. Jadi dia ikat kain muslimat ni dengan tali dan diikat pada pokok. Dia duduk atas batu. Hak puang ni, hak Yahudi mari ikut belakang, yang tambak kain, ikat di pokok. Bila hak puang yang Islam ni turun dari batu, terjun, kain terakak pasal tali ikat di pokok. Faham tak? Jadi nampak aurat, nampak punggung. Dilihat oleh seorang laki-laki, lalu dipancung kepala Yahudi itu dengan pedang. Faham? Maknanya orang dulu-dulu dia jaga aurat. Nak? Siapa bukan bini dia padahal. Dia jaga juga. Pasal dikira aurat perempuan Islam adalah suatu benda yang berharga. Main apa? Sakut-sakut itu gurau air orang, terus dikerak kepala, putus dengan pedang. Hampir berlaku perangan dengan sebab perbuatan ni. Kita bini, laki kata bini. Nampak? Berlatih lomba renang. Bini renang pakai bikini, laki atau. Kerana bini dia pegang rekod Terengganu 100 meter kuak dada. Tak? Laki kepala otak apa gitu. Bini dia akan buang baju, buang seluar di depan orang ramai. Tu tak? Lainlah pertandingan renang kita buat ni pakai kana. Pakai budah berbu gitu, tak nampak benda. Tak. Bila masuk dalam tempat berenang, berlawan renang, dia akan buang track shoe. Pakai tudung? Tak, buang tudung. Pakai luar panjang? Tak, tinggal spender kecil. Tu tak? Dah. Kita gak lari 100 meter, bini dia main gimnastik, ayah tukang kata, anak main gimnastik, punggung tunjuk ke orang. Hak jenis gym ramah. Memang ramah orang tu. Lepas tu dia panggil gym ramah. Tu tak? Hak bola kecil duduk atas perut. Punggung naik ke atas bola. Gitu. Mana kita? Tengok punggung tak? 5 markah. 5 markah. Punggung saja naik. Ayah. Oh, ayah tak dapat hadir kerana berada di tanah suci Mekah. Bila kita kata orang nak marah. Anak mendedahkan aurat di khalayak ramai dengan pakaian yang cobek-cobek tinggal. Puing habis. Kopek ni separuh nampak, tiak nampak habis, punggung belah nampak, main terjun kolam renang pula, sekali terjun, bangun tu, kain berseluar duduk dalam punggung. Korek waktu beg baju. Dah. Islam dah mak. Tahniah. Saya bangga anak saya mendapat pingat gangsa. Dah. Itu masalah. Aduh lah.
Neh. Ha. Soalan seterusnya. Adakah ada iddah jika dicerai kali ketiga ataupun dicerai dengan 3 talak? Jawabnya ada iddah, tetap ada iddah. Cuma tidak ada baginya nafkah tempat tinggal. Faham? Iddah tetap ada kerana nak menjamin daripada bercampurnya benih dengan suami, benih yang baru. Faham tak? Jadi bila ditolak 3 pun nak kena jaga iddah juga. Neh. 3 golongan yang tidak apakah putus walak seorang yang sesudah menunaikan solat qasar Zuhur, lepas tu rasa mahu berak dan dia pergi berak, lepas itu baru dia solat qasar Asar. Jadi syarat jamak takdim dia kena muwalak, tidak seperti jamak takhir. Kerana jamak takhir tak syarat muwalak. Kerana dia duduk dalam waktu yang kedua dah. Muat selalu ke muat kediang ke, semua dalam waktu kedua. Tapi jamak takdim dia kena mualak. Lepas solat pertama kena buat lalu solat kedua. Umpama salang mayang lohor kena buat mayang asar selalu. Maka ulama kata tidak mengapa jika ada berbuat perkara yang berkait dengan semayang atau benda yang darurah, tak ada masalah, tak putus walak. Contohnya lepas pada semayang yang pertama ketuk patah wuduk, pergi ambil wuduk, tak ada apa-apa. Atau lepas solat yang pertama teringat dak pakai serban, gitu baik dalam kereta ambil serban, pakai masuk balik, boleh sambung. Kerana pakai serban kait dak dengan fadilat semayang, kait. Lepas pada tu baru teringat dak sugi tak di semayang, dia ambil kayu sugi dalam lori, lebar lori, masuk mula sugi sambung solat kedua, tak apa. Faham? Lepas solat yang pertama nak Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tulang awet lalu kok sejik. Tubik mani, tubik mani. Maka ada Hafsah, dia pun tubik mula mandi junub, masuk sambung balik, boleh. Faham? Suka buat dah. Buat contoh. Sakit mu pergi tanya. Dah power lah ni. Tengok pagi-pagi ya makan telur awak. Telah dua. Aduh, wangi. Nak suruh orang dengar. Nak. 2 teh hari. Khatna. Tinggi. Bunga kulit-kulit ya. Kicap bah. Kicap hitam letung. Nak, power. Lada ni, lada sulah. Leceh, buang tudung tu. Faham tak? Dah ada power apa? Muka pak kuning macam telur muka. Nak? Ada orang Melayu power. Orang dah nak tanya. Saya tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi, main telur je 8 tahun. Kenapa agaknya dia? Nak, ada. Jadi dia pun terluik semula lagi mandi junub balik. Sambung balik, boleh. Faham? Lepas solat yang pertama dia pun, mari kita pergi bahan nasi dulu. Nak pergi bahan nasi dulu, sesebah, masuk pula, lalu sambung. Nampak? Disengajakan. Benda yang tak ada kait dengan semayang. Nak? Jual beli boleh. Gitu kok dia kait. Kalau ijab khabar dia kait kok buat mualak. Benda wajib mualak. Kalau ambil wuduk dak apa, dak mualak. Mandi junub dak wajib mualak. Faham? Mandi junub, dia mandi dulu bahagian atas, pinggang ala ke atas. Rumah dia. Lepas tu dia mandi sejik pula. Bahagian pinggang sampai ke keting. Keting ke bawah dah asuh lagi, dia ambil kat bagi 500 riyal. Dia pun sambung masuk keting. Boleh. Pitih boleh, siap mandi junub. Tak ada masalah. Ustaz kata orang yang tidak wajib belajar agama jika dia buta, pekak dan bisu. Jika seorang itu buta dan pekak saja, adakah wajib baginya belajar sedangkan 2 anggotanya tidak berfungsi? Bagaimana nak belajar dengan mulut saja? Jawabnya kalau buta dan pekak saja pun sudah tidak wajib belajar apa-apa. Kerana tak dengar orang kata, tak nampak orang lihat.
Tak, kalau tak dengar orang kata tapi nampak orang lihat, orang boleh tunjuk. Ni orang semayang, mu kena buat gitu. Dia pun faham kena buat gitu, dia semayang attack. Atau jenis buta, tak dengar orang khabar mu kena semayang, tak semayang, kena azab. Semayangnya berdiri. Dia pun berdiri. Lepas tu orang buta, kalau ajar pandai. Pandai dalil, orang buta hafal Quran. Kita hafal surat apa? Faham dah buta. Nak? Tapi kalau dah mata tak nampak, orang nak tunjuk tak nampak, telinga tak dengar pula. Boleh ke orang cuik dia tu maknanya kena semayang? Faham tak? Orang cuik gini, cik-cik, semayang? Tak. Tu orang ajar dah. Tak boleh juga. Maka tidak ada taklid syarak. Faham? Sebab tu Allah buat, orang buta saja tak pekak. Orang pekak saja bisu, tak buta. Jadi sempurna juga dia. Soalan yang terakhir. Saya banyak tinggal solat subuh. Sekarang saya cuba qada soalan saya, jika saya masuk masjid, saya qada solat subuh, adakah solat qada saya itu menjadi solat sunat tayat masjid juga? Ya, begitulah kata setengah ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Kerana makna tayat masjid ialah semayang yang kita lakukan sebelum duduk di dalam masjid. Maka tayat masjid ni kita hormatnya bukan dengan beri salam, tapi tahiyat rumah orang dengan beri salam. Kita pergi rumah orang, cara kita hormat rumah tu ialah Assalamualaikum. Tu cara orang hormat tuan rumah. Dan maka cara kita hormat rumah Allah bukan beri salam, iaitu dengan tahiyat masjid. Tapi tak wajib. Faham? Hukumnya sunat. Maka kata setengah ulama, apabila kita belum duduk ke, kita masuk, kita buat solat lohor selalu ke, solat qada ke, sunat hajat ke, solat duha ke, solat itulah yang kita buat sebelum duduk. Itulah juga menjadi tahiyat masjid. Yang kedua merupakan soalan terakhir. Seorang suami mati belum sempat jima, isteri dia ada edah atau tidak? Adakah berkabung itu dianggap edah? Jadi nikah tak dan jima. Nikah gantung. Sebab tu nikah sebaiknya nikah, maka taklah dihantar segera isteri kepada suami. Faham? Orang ni tak main tangguh seminggu, 2 minggu. Nikah hari Khamis, ngata hari Rabu depan. Tu tangguh tak? Tangguh lah apa berlepar kawan tu malam-malam. Tak? Kokah bunyi dalam bilik. Tak? Dan nikah marai dulu dah. Nah, ikut anak tu ni nak atas lalu mak dia ada buat gitu, tunggu maklum mu oleh berang. Ngata hari kami depan seminggu pula. Nah. Susah hati dah. Susah dah, nikah dah halal dah. Lepas tu dak leh pula. Duk ngejar tika gitu. Bunyi kau luar perang bunyi. Mak tanya, benda kita mak lah, mak aku ingat wow. Dah ngata. Hak puan, usah kira, dah keluli orang hati. Faham tak? Telefon duduk lah kain. Popek. Kau ingat, tu masalah. Nikah janganlah, nikah selalu. Masalahnya saat ni mati dah. Nah, habis banyak dah. Dah bulan jabat agama lagi cari tok mudik, cari juru nikah lagi. Nah, bagian pokok gambar lagi, betul lagi beli kasut gitu, gini beli cicing. Nah, main tangga pula, mati kerah. Nah, mati tunggu ni. Jadi bila nikah sebelum jima. Nah, marilah hak puan. Dak puan dak tunjuk. Nah, itu dia kata dah mak tolong cari ya. Mak dak anda, mak suruh mak long kalau berang cari. Mak long kalau berang tu ada seorang anak dara dia dak tua dah. Dia wing hak tu nikah. Laki tu dak apa mak long kenang-kenang besar macam kepala lori apa. Dak. Jadi malam nyambut natuk laki masuklah bilik, tepi mak kali mati dulu, kejut. Takut tang tengok. Nah, macam Rikishi ahli Gusti. Oh genyeh. Mana? Matilah, dak dan jimat mati tu. Dah, suami mati tak dang bertempur. Ada edah tak? Tak ada edah.
Tak ada jimak, tak ada edah. Faham tak? Kalau cerai, tak boleh rajak. Nah, edah ni takut ada benih suami dalam rahim. Lepas tu ditaruh lu 3 kali haid. Baru nikah dengan suami baru. Takut banyak cerai, nikah lalu suami baru, tak tu mengandung dah. Hak anak hak mana tak tahu. Nah, itu tujuan iddah. Iaitu maknanya hari-hari yang tertentu yang perlu ditunggu oleh isteri untuk mengosongkan akang rahim. Itu makna iddah. Dan ni tak jimak lagi. Faham? Jadi tidak ada iddah. Nah, bila cerai, nak kalau nak baik semula, tak ada iddah, tak boleh rajak. Maka nak kena kahwin semula. Maka hak mati pun boleh kahwin pula dengan orang lain. Tu imam orang telefon tu imam, mati dah anak tu ni hak nikah petang tadi. Kejut tengok anak perempuan besar sangat. Tu imam kata dah nikah dengan hamba pula. Boleh lepas isi nikah dengan tu imam pula kerana tidak ada iddah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi